sesi soal jawab berlangsung. Kalau sebaiknya ada soalan lah kan, sebab kita mencari ilmu. Kita mencari ilmu pada ruangan pembentangan pada pagi ini. Kelima, semua pembentang dikendaki mematuhi panduan pembentang yang telah diberikan, terutama sekali semasa membentang itu bukalah kamera lah, supaya kami boleh mengenali anda dengan lebih, orang kata lebih baguslah, lebih baik dan lebih teliti lah. Dan mungkin melatau sesi ini kita berjumpa, sesi lain lagi kita akan bertemu lagi untuk perkongsian ilmu seterusnya. Yang terakhir, 6, anda diingatkan untuk bertanya soalan yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami lah, supaya kami boleh mengenal pasti apakah kemuskilan anda ataupun apakah soalan tambahan anda berkaitan dengan kajian yang dibentangkan oleh pembentang. Okey, baiklah ahli sidang maya sekalian, sesi perbincangan kita akan dimulakan dengan menjemput pembentang pertama, Siti Nur Azizah, untuk membentangkan kajian yang bertajuk Pendidik dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Okey, silakan kepada pembentang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakulti Agama Islam, Provinsi North Sumatra, Negara Indonesia. Kertas kajian penuh saya berjudul Pendidik dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini dengan menyebutkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pendidik dan peserta didik adalah dua entitas yang tidak dapat terpisahkan dalam menggerakkan dimensi pendidikan, terutama pada pendidikan Islam. Keduanya mempunyai interaksi kontinu yang menghasilkan perubahan intelektual. Hakikat pendidik dan peserta didik inilah yang perlu menjadi bahan pengetahuan sebagai landasan untuk melakukan kegiatan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang merupakan sebagai objek dalam penanaman nilai moral, sosial, intelektual, keterampilan, dan spiritual. Pada hakikat yang sesungguhnya, pendidik bagi alam semesta, baik secara mikro maupun makro, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Allah tidak secara langsung berinteraksi dengan manusia. Dia mengutus seorang Rasul untuk mendidik manusia ke jalan yang Dia ridhoi. Yang pembahasan yang kedua yaitu kajian teori. Pertama, pengertian pendidik. Dalam bahasa Arab, pendidik disebut dengan al-mu'allim, murabbi, mudarris, dan ustadz. Secara terminologi, pendidik merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Dapat disimpulkan bahwa pendidik dalam Islam adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang atau peserta didik, yaitu dari segi pertumbuhan jasmaniah, pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual. Yang kedua, istilah-istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, istilah pendidik sering disebut dengan murabbi, muallim, muaddib, mudarris, mursyid, al-muzakki, al-ulama, dan al-faqih. Yang ketiga, kedudukan pendidik dalam perspektif hadis. Pendidik adalah spiritual father atau bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak yang mulia, serta meluruskan perilaku yang buruk. Oleh karena itu, pendidik memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Dalam beberapa hadis disebutkan,
Jadilah engkau sebagai guru atau pelajar atau pendengar atau pecinta. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima sehingga engkau menjadi rusak. Bahkan dalam Islam sendiri pun menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang rasul. Yang keempat, karakteristik pendidik ideal. Secara umum, profesionalisme guru sebagai pendidik dalam Islam memiliki sejumlah kriteria, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa. Yang kedua, berilmu pengetahuan luas. Yang ketiga, berlaku adil. Yang keempat, berwibawa. Dan yang kelima adalah memiliki sikap yang ikhlas. Yang kelima, interaksi fungsi guru dan peran dan peserta didik dalam penyiapan generasi ulul albab. Guru berfungsi sebagai pemberi inspirasi, sebagai penolong, dan sebagai pemberi motivasi pada peserta didik. Ada 3 hal yang harus diperhatikan guru agar dapat menyiapkan generasi ulul albab adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai Islam sebagai dasar yang mewarnai proses transformasi yang dilakukan dalam rangka menyiapkan generasi ulul albab. Yang kedua, peran guru menjadi komponen utama dalam transfer of knowledge dan transfer of value kepada peserta didik. Yang ketiga, dan yang terakhir, program pengembangan karakter melalui pengintegrasian nilai ke dalam kegiatan sehari-hari yang diikat dengan tata peraturan budaya sekolah, yaitu dengan cara memberikan tugas dan pekerjaan rumah kepada mahasiswa dan lain-lain. Berikutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini merupakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode penelitian kualitatif menekankan pada sisi kualitas entitas yang diteliti. Sedangkan kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka ini juga sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Berikutnya ada hasil penelitian. Pendidik menurut Al-Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah diri kamu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Dalam bentuk kata benda lobba, ini digunakan juga untuk nama Tuhan, dikarenakan Tuhan juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, dan mencipta. Dalam hal ini dijelaskan bahwa orang tua juga sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan didikan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap karakter anak di masa depan. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan murabbi, muallim, mu'addib, mudarris, dan ustadz. Dalam ayat ini, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat penuh dengan tuntutan dari berbagai sektor yang sangat diperlukan pada kehidupan sekolah. Maka figur guru sangat diperlukan untuk memacu keberhasilan peserta didik. Dalam kegiatan belajar mengajar, gurulah yang
Gurulah sebagai sosok pemegang kendali yang sangat penting. Kepada seorang gurulah tugas dan tanggung jawab diserahkan. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari kertas kajian penuh saya yang berjudul Pendidik dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan dan Puan yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini agar dapat mempresentasikan kertas kajian penuh saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Siti Nur Aziza dari mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Dhamawangsa Indonesia. Satu perkongsian yang menarik. Adakah beliau sudah menjoin dalam GM ini, admin? Ataupun belum lagi? Belum. Belum. Okay. Kalau ada, alangkah bagusnya kita boleh kemukakan soalan untuk meneliti lagi kandungan dalam artikel ini. Saya rasa semua jelas dan faham peranan sebagai seorang pendidik yang dikaji dari perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi oleh kerana tiada sesi Q&A yang dimaklumkan oleh pihak admin, maka tanpa melengahkan masa, saya persilakan pembentang kita yang kedua. Ini pensyarah kan, Yusti mungkin Encik ke atau Doktor ke Jahidi Saili untuk membentangkan tajuk kajiannya yang bernama OKA Apps, is it OKA Apps markah di hujung jari. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahidi Saili, saya merupakan staf UiTM Kota Kinabalu dan insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi serba sedikit mengenai kertas penyelidikan saya yang bertajuk OGA Apps markah di hujung jari. Saya teruskan kepada bahagian pengenalan. Pada hari ini, penggunaan internet merupakan salah satu daripada perkara yang penting dalam kehidupan manusia, termasuk para pelajar, khususnya para pelajar yang terdapat di institusi pendidikan tinggi. Bahkan pihak KPM sendiri sangat menggalakkan para pensyarah untuk mengaplikasikan teknologi termasuk menggunakan internet dalam PDP melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025. Ini kerana proses PDP dapat dijalankan dengan lebih fleksibel, termasuk melaksanakan PDP secara dalam talian. Bahkan dalam konteks pelajar UiTM sendiri, ramai dalam kalangan pelajar masih berharap agar PDP secara dalam talian dapat diteruskan. Antara mata pelajaran wajib di universiti ialah mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran umum, antaranya adalah mata pelajaran falsafah dan isu semasa dan macam-macam lagi. Mata pelajaran ini mempunyai pelbagai tugasan dalam bentuk penilaian berterusan dan biasanya markah bagi setiap tugasan ini perlu dihebahkan kepada pelajar sebelum penilaian akhir dilaksanakan. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir daripada pensyarah yang tidak dapat menghebahkan markah ini dalam masa yang ditetapkan. Antara sebab masalah ini berlaku adalah disebabkan oleh sikap segelintir daripada pensyarah yang lebih selesa menggunakan kaedah tradisional dengan menggunakan cetakan kertas ketika menghebahkan markah kepada pelajar. Kaedah ini memakan masa dan membuang masa pensyarah. Oleh itu, kertas kerja ini cuba untuk mencadangkan aplikasi telefon pintar yang dapat mengurus markah penilaian berterusan pelajar di UiTM Kota Kinabalu dengan lebih sistematik. Berdasarkan kajian literatur, penggunaan telefon pintar sebagai BBM dalam PDP sangat diminati oleh pelajar, khususnya pelajar-pelajar yang terdapat di institusi pendidikan tinggi, kerana lebih mudah untuk mengakses maklumat dengan menggunakan internet. Realiti ini sepatutnya digunakan oleh pensyarah sebaik mungkin kerana penggunaan internet dalam PDP dapat membentuk PDP dan kaedah penilaian yang lebih dinamik dan lebih menarik. Dalam konteks penilaian dalam mata pelajaran MPU, penggunaan internet dan telefon pintar memudahkan pensyarah untuk melaksanakan penilaian dengan lebih fleksibel tanpa mengira waktu dan tempat.
Aplikasi OJ Apps dibangunkan dengan menggunakan model EDI dan model ini digunakan kerana ia merupakan model yang terawal yang dijadikan panduan untuk membangunkan perisian dan bahan bantu mengajar berdasarkan keperluan serta menekankan pengulangan di setiap fasa bagi menghasilkan hasil akhir yang baik. Okey, fasa yang pertama adalah fasa analisis. Fasa 1 berkisar mengenai analisis keperluan pembangunan aplikasi OJA Apps dan hasil analisis mendapati aplikasi ini sangat diperlukan bagi melaksanakan penilaian berterusan bagi kursus MPU untuk memudahkan proses penilaian, pelaporan dan hibahan markah pelajar. Fasa yang kedua adalah fasa reka bentuk. Fasa 2 merupakan proses bagi mereka bentuk aplikasi merangkumi aspek saiz aplikasi, paparan aplikasi, reka bentuk aplikasi, kandungan aplikasi, dan serta aliran penggunaan aplikasi. Kemudian fasa yang ketiga adalah fasa pembangunan. Fasa 3 dijalankan selepas fasa 1 dan fasa 2 dimuktamadkan dan perubahan dalam fasa ini cuba dielakkan bagi melancarkan proses pembangunan aplikasi. Kemudian fasa yang keempat adalah fasa pelaksanaan. Fasa 4 dijalankan bagi menguji aplikasi OJA Apps dan sebarang masalah yang dikenal pasti dalam fasa ini akan diperbaiki dengan mengulang semula proses sebelumnya bagi memastikan aplikasi dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Fasa yang kelima adalah fasa penilaian. Fasa 5 dijalankan melibatkan pensyarah dan pelajar kursus MPU di UiTM Kota Kinabalu dan penilaian akan dilaksanakan mencakupi aspek persepsi, ujian kuasa eksperimen dan fungsi tambahan yang boleh diterapkan dalam aplikasi OJA Apps. Aplikasi OJA Apps mengandungi beberapa fungsi seperti senarai nama pelajar. Fungsi ini memaparkan nama pelajar dalam kursus MPU yang akan dinilai dan setiap pelajar yang telah dinilai akan memaparkan tanda selesai. Sebaliknya pelajar yang belum dinilai memaparkan tanda belum dinilai. Fungsi ini memudahkan pensyarah untuk mengenal pasti status penilaian pelajar dan lebih mudah bagi pensyarah untuk menyusun giliran pelajar untuk dinilai. Fungsi yang kedua adalah fungsi borang pemarkahan. Borang pemarkahan digunakan untuk menilai pelajar dalam aspek yang telah ditentukan berdasarkan kaedah pemarkahan yang disediakan oleh pihak universiti. Markah terkumpul dalam borang pemarkahan akan ditunjukkan di bahagian bawah borang pemarkahan dan turut dipaparkan dalam bahagian senarai nama pelajar dan bahagian semakan markah penilaian berterusan. Fungsi yang ketiga adalah semakan markah penilaian berterusan. Semakan markah penilaian berterusan memudahkan pelajar untuk menyemak markah penilaian berterusan masing-masing. Dan bahagian ini sangat penting sebagai asas kepada tindakan susulan yang perlu dilakukan oleh pelajar jika tidak berpuas hati dengan markah yang diperoleh. Kemudian fungsi yang seterusnya adalah Okay, maaf mencela, memang tiada bunyi ke? Tiada suara dari rekaman video ke? Atau macam mana? Saya tidak dengar suara. Adakah Ebin boleh dengar suara video? Sekali lagi maaf mencela, adakah rekaman video ni ada bunyi ke atau apa? Sampai saya tidak dapat dengar. Minta maaf mungkin live saya kurang elok ke apa, memang tiada suara ya. Kadang-kadang live punya problem kan, tidak boleh dilangsungkan. Ataupun kita sambung secara live di sini. Pembintangan saya tadi Doktor, dia sebenarnya dia sudah pun dalam slide yang terakhir. Okey. Jadi kalau boleh saya teruskan dalam sini sajalah. Boleh. Untuk fungsi dalam aplikasi OJA Apps tadi itu, untuk yang belum dimainkan tadi itu, dia pada bahagian laporan kan. Jadi di bahagian laporan ni sebenarnya OJA Apps ini dia menyediakan laporan dalam bentuk kita boleh print sama ada dalam bentuk soft copy ataupun hard copy, kemudian boleh diserahkan kepada pihak yang berwajib. Contohnya kalau ada audit PDP pensyarah kan, biasanya audit ni dia akan meminta laporan markah daripada pelajar. Jadi dengan adanya OJA Apps ini mudah bagi pensyarah ni untuk mencetak terus daripada
apps ni. Okey, rasanya itu saja doktor. Kemudian saya teruskan kepada kesimpulan daripada temu bual ataupun daripada pandangan daripada rakan-rakan pensyarah sendiri pun, rata-rata daripada pensyarah dan pelajar ni sangat-sangat memerlukan apps ni sebab sebenarnya dalam sistem UiTM sendiri dia sistem untuk key in markah tu ada. Tapi pelajar sistem ataupun aplikasi untuk pelajar menyemak markah tu secara online tu dia belum wujud lagi. Jadi biasanya pelajar ni biasanya dia cuma mengetahui, dia dapat tahu markah ni sama ada melalui cetakan kertas yang dicetak oleh pensyarah kemudian ditampal di bahagian penyataan ataupun di-share ataupun dikongsikan di WhatsApp ataupun Telegram. Jadi kadang-kadang kalau kita masukkan dalam Telegram sekalipun, kadang-kadang dia terdelete ataupun ada pelajar yang terlepas. Jadi kalau ada apps, pelajar ni dia boleh pelajar ni boleh cek secara langsung, dan kalau pelajar ni dia tidak berpuas hati ataupun mungkin dia tak ada kemusykilan berkaitan dengan markah yang dia diperoleh, jadi dia boleh terus berhubungan dengan pensyarah itulah. Itu saja. Dia sebenarnya apps ni dia agak simple dan dia walaupun dia simple tapi dia sangat-sangat memudahkan pelajar dalam aspek itulah pengurusan sistem pemarkahan tu. Okey, selesai pembentangan Cik Zuhidi sudah. Okey, satu perkongsian yang menarik ya. Terima kasih Encik Zuhidi Saili dari Universiti Teknologi Mara Cawangan Sabah, kampus Kota Kinabalu kan. Terima kasih, satu perkongsian yang baik untuk kita semua merenung balik ya sejauh mana apa app yang boleh mempercepatkan atau kata mempermudahkan kita dalam pengisian markah ya. Jadi saya buka soalan lah, sesi Q&A. Sekiranya ada kemuskilan ataupun nak tahu dengan lebih lanjut, boleh nyatakan soalan anda di bahagian chatting ya. Silakan. Saya nampak di chatting belum ada soalan dikemukakan sementara menunggu. Saya sangat tertarik dengan app ini dalam memudahkan pensyarah untuk mengisi markah dan memudahkan pelajar untuk melihat berapa markah mereka yang dapatkan. Okay. Sementara menunggu, mungkin ada sudah. Okay. Persoalan di sini adalah adakah dia menggunakan open source percuma ke? Atau macam mana? Atau berbayar? Silakan. Betul. Sebenarnya ini saya ambil sedikit kelebihan daripada pihak KPM sendiri lah sebenarnya. Saya pun dulu guru juga, kemudian isteri saya pun guru. Jadi kalau perasan sebenarnya dalam KPM ni dia sediakan banyak aplikasi percuma kepada guru-guru. Canva contohnya ataupun Google Suite contohnya. Kemudian yang terbaru AppSheet kan? AppSheet contoh. AppSheet ni dia sangat-sangat memudahkan guru-guru ni untuk membina app sendiri berdasarkan dengan menggunakan sheet. Sheet ni apa kita sebut Microsoft Excel lah kan. Tapi dalam online kita sebut sebagai sheet lah. Jadi berdasarkan kepada perisian percuma ini saya bina aplikasi itu. Jadi maknanya setakat ini masih percuma lah kan? Masih percuma lagi. Satu mungkin akan datang ada masanya untuk berkongsi kepada semua pendidik lah begitu kan. Boleh saya mencala lagi satu soalan memandangkan masa belum sampai 11.40 untuk slot pembentangan Encik Zahidi Zahidi. Boleh saya bertanya soalan juga? Boleh doktor, dipersilakan. Saya tertarik dengan ini, mungkin ini merupakan satu inovasi daripada Zahidi Tania dan Syabas. Boleh. Dia inovasi tapi tak dipertandingkan. Harap dipertandingkan. Dia cuma sebagai perkongsian sajalah. Ya, harap dipertandingkanlah untuk memberikan satu pengiktirafan kepada diri sendirilah. Persoalan saya, sejauh manakah keberkesanan OGA app ini dalam membantu pensyarah mengisi markah? Adakah pernah dites sudah? Dia sangat-sangat membantu doktor. Contoh antara aspek yang dinilai dalam penilaian berterusan ni adalah pembentangan contohnya. Jadi kalau kita gunakan aplikasi apps ni,
Kita gunakan aplikasi OGA Apps ni, masa pelajar ni membentang, kita tak perlu gunakan kertas ataupun laptop. Kita boleh bergerak ke mana pun kita pergi di persekitaran kelas tu semasa pelajar membentang, dan dalam masa yang sama kita key in markah pelajar ni dalam OGA Apps ni, dan automatik markah tu dia akan synchronize dengan markah yang pelajar boleh cek selepas itu. Tapi kita boleh hold dulu. Maksudnya kita boleh kawal jugalah. Maksudnya kalau contoh dalam masa kita memberikan markah kepada pelajar tu dalam kelas tu, kita boleh off dulu, kemudian selepas 2-3 hari ataupun beberapa lama ikut pensyarah lah, kemudian pensyarah ni boleh buka dan pensyarah ni boleh umumkan kepada pelajar yang markah sudah boleh disemak. Okay. Satu keunikan yang luar biasa kan berbanding yang yang disediakan oleh Universiti Teknologi Mara ini. Memang mereka sendiri ada satu app lah kan, ataupun satu sistem lah kan untuk mengisi markah. Cuma ini lebih mudah lah kan, lebih mudah, tekan jari terus di mana-mana pun boleh dikongsikan pencapaian pelajar lah di Universiti Teknologi Mara ini kan. So harap diteruskanlah untuk bertanding di bahagian inovasi, anjuran JPNS kah ataupun mana-mana institution kah. Jadi memberikan satu pengiktirafan lah kepada anda dan juga kepada semua warga jugalah untuk pengesahan. Memang kevalitan lah tu ada, kesahan tu ada, dan seterusnya cemerlang lah di tempat institusi itu. So saya rasa tiada sudah soalan di chatting untuk Cik Juhidi ya. Terima kasih atas perkongsian ilmu bermakna ini kepada kita semua, dan sekali lagi harap diteruskanlah kecemerlangan ini ya Cik Juhidi ya. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya tanpa membuang masa saya silakan Cikgu Chong Hui Han dari SM All Saints Kota Kinabalu untuk membentangkan tajuk beliau, iaitu Improving the Teaching and Learning of Computation Process in Solving Mathematics Linear Programming Problem Using Simplest Method Through the Use of CMD. Algorithm among Form 6 student. Mungkin ini pun satu inovasi yang hebat yang kita boleh dengar bersama-sama, dan kemukakan soalan kepada pembentang Cikgu Chong. Cikgu Chong, silakan. Doktor, adakah saya terus menayang video saya ataupun ada pihak technician yang menayang? Itu terpulang pada Cikgu Chong, sama ada kita nak menggunakan rakaman video yang sudah hantar kepada pihak penganjur ataupun Cikgu nak bentang secara live pun boleh. Oh, saya sudah hantar video saya. Okey, jadi Cikgu Chong nak guna rakaman video kan? Yes. Okey, kepada admin boleh minta tayangkan. Thank you. Admin ada di sini, admin. Macam tidak nampak. Oh, mungkin terleft dia orang ni. Inilah masalah kalau dalam pembentangan talian, banyak yang problem di situ. Saya rasa admin tak ada di sini. Mungkin terkeluar sekejap ke ataupun layang ni. Okey. Dia ada nama admin di sini. So kalau tidak keberatan, Cikgu Chong boleh tentang secara live ke? Sebab admin tiada di situ. Saya nampak dia mungkin live. Boleh tunggu sekejap sebab saya mau ambil video saya. Ya, boleh. Boleh ya, thank you. Boleh. Okey, sama.
Sementara kita menunggu kepada peserta boleh kemukakan persoalan anda untuk kita menambah ilmu daripada pembentang kita tentang kajian mereka, yang kita boleh gunakan ilmu itu untuk extend lah untuk mantapkan kita punya ruangan ilmu yang boleh kita gunakan dalam kerjaya kita. Dan pembentang keempat Anis Afifah Muhammad Amini saya rasa ada dalam talian dah dengan Dr. Ahmad Tamizi Abu. Cik Anis ada dalam talian Ya, ada. Ini doktor ke pelajar ke apa Belajar. Pelajar Oh, ini penyelia lah ni Dr. Ahmad ni. Ya. Ya, okey, kita berunggulah sekarang. Kita bagi peluang kepada Cikgu Chong untuk membuka rakaman video beliau. Admin mungkin terkeluar sekejap, mungkin masalah lain lah di IPG Campus Tawau. Cikgu Chong dapat cari rakaman video tersebut. Bagi pihak penganjur, saya mohon maaf jugalah bagi pihak mereka, mungkin mereka punya talian ada masalah dari IPG Campus Tawau. Kadang-kadang dalam online ni memang ada masalah seperti itulah berlaku kadang-kadang di luar kawalan kita. Harap diampunkan. Sementara kita menunggu rakaman video ditayangkan kepada peserta, ada apa-apa persoalan ke ditanyakan ke kepada pembentang yang sebelum ini atau apa-apalah perkongsian anda. Ni Cikgu Azizul ke Dr. Azizul ni dari mana IPG? Cikgu daripada SK Bukit Lanjan, Selangor. Selangor. Jauh dari melintasi Laut Cina Selatan. Bersemangat tinggi mendengar perkongsian untuk Cikgu Chong tentang pengajaran matematik Cikgu Azizul pun dalam matematik Ya, saya matematik sekolah rendah. Memang bagus itu. Kita berkongsian walaupun Cikgu Chong ni sekolah mendengar tapi bidang yang sama. Kita boleh ambil lah sedikit intipati di situ. Ya, betul. InsyaAllah. Saya sesi petang akan petang. Sesi petang. Di bilik mana kita petang? Bilik ni lah bilik 4. Bilik 4 jugalah petang. Petang jam berapa Cikgu?
4.20. Yang terakhir kot petang ni. Oh, yang tak ada dayang kan? Tak ada dayang. Ya. Jadi matematik ni pun sangat menariklah, pelbagai inovasi kita boleh lakukan dalam pengajaran kan? Cikgu Betul, Azizul betul. kan? Ya, betul. Kita perlu sebab memandangkan sekarang ni silibus pun macam-macam. Jadi sebenarnya sebab saya pun mengajar di sekolah asli. Jadi keperluanlah untuk kita menginovasikan PDPC kita. Sekolah asli itu maksudnya apa ya? Sekolah murid asli. Di Murid Selangor asli. kita ada 11 buah sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah murid asli lah. Oh, yang memang macam di Pahang tu lah, Cengke Ya, tu kan? betul. Ya, betul. Kita ada 98 buah sekolah asli di Malaysia dan 11 di Selangor lah. Jadi Cikgu Azizul pernah buat inovasi masuk pertandingan lah. Pernah juga. Pernah. Pasti ada menang lah Pak, okey. Okey. Cikgu Fong tu dah bersedia tu. Ya, Terima kasih, Doktor. Terima kasih Cikgu Azizul. Lepas ni kita chatting lah. Saya pun bidang matematik. Okey. Cikgu Chong, boleh nampak dah. Sila tayangkan lah rakaman video anda. Kami tidak sabar menunggu untuk melihat perkongsian ini. Bidang yang kita minati ya. Okey, matematik. Okey, silakan. Apa video? Okay. Mungkin simpan di folder mana tu kan. Mungkin terus tayang itu rakaman video lah kan. Try attach this folder. Cikgu Chong ada rakaman video dia kan, Cikgu Chong? Ada rakaman video, terus present, terus buka itu rakaman pun boleh dah, tak payah pindah pergi Google Drive. I think lah, okay. Saya call RPG Campus Tower dulu kalau mereka dapat tayangkan video sebab mereka mungkin live problem sementara kalau Cikgu Chong boleh tayang video pun okey juga Okay, saya mute dulu.
Nampak macam tadi boleh kan? Cuma mungkin tak ada suara, betul tak? Ya, Yang betul. lain boleh Tidak ada suara. Ya, mungkin laptop itu di hujung bawah sebelah kanan itu volume mungkin adakah buka? Okay. Volume tu atau sudah. Lepas itu kalau buka di tengah GM itu ada boleh sudah? Adakah boleh? Yang merah itu speaker on tu adakah boleh? Okay, untuk makluman semua ya kepada peserta dan juga pembentang IPG Campus Tawau sekarang keseluruhan Tawau ini mengalami masalah ya. Elektrik dia orang tu terputus lah yang seluruh Tawau, maka kesulitan itu amat dikesali lah ya, dan mereka cuba mencari macam mana nak connect balik itu bekalan elektrik untuk memudahkan pembentangan pembentangan oleh pembentang ini diteruskan lah ataupun di hari yang lain lah begitu dicakap tadi ya Dr. Hamid. So tidak apa, kita oleh kerana Cikgu Chong dah bersemangat lah tadi dia cuba nak membentang. Kita tunggu sebentar 1-2 minit kepada peserta dalam talian ini. Mohon maaf atas kesulitan ini yang tidak boleh dikawal kadang-kadang elektrik ini susah mau kawal Okay, Cikgu Chong, mungkin ada kalau ada slide PDF pun boleh dah, ataupun slide yang original daripada PowerPoint itu pun boleh dah. Di assume boleh lah. Tidak sabar kami menunggu perkongsian Cikgu Chong ini. Pasti yang hebat. Dalam soalan penyelesaian masalah ni memang challenging lah, terutama sekali kepada pelajar yang agak lemah dalam matematik kan. Cikgu Azizul kan, betul kan? Itulah tu cara. Okay. Ya, betul-betul Doktor. Penyelesaian masalah ni memang kalau dalam TP pun dia TP 456 lah. Betul-betul. Pentaksiran. So jadi, kita sebagai mesti mau buat banyak inovasi lah kan Cikgu Azizul kan? Ya, betul-betul. Sebab kadang-kadang murid kita pelbagai aras, pelbagai dia punya MI, multiple intelligence dia. Jadi kita kena sesuaikan lah ikut lokaliti. Okay. Itulah cabaran kita sebagai seorang guru matematik ini, walaupun di sekolah rendah pun terutama sekali yang Linus tu masih jalan ke Cikgu Azizul? Linus dah tak ada. Linus telah dibatalkan. Sekarang ni tengah dibangunkan program plan. Dia ada plan. Tapi sekolah yang terpilih sajalah, belum lagi menyeluruh untuk semua sekolah. Satu program baharulah yang dibuat oleh KPM kan untuk sekolah. Betul. Program baru yang dibuat oleh KPM dan sekolah yang terpilih pun berdasarkan keputusan UPSR yang sebelum ni lah kalau ikut dia punya ni. Jadi mungkin program plan ni juga nanti dia akan disebar luas untuk semua sekolah yang terlibat lah. Sekarang ni sekolah terpilih saja, around 800 plus lah. Sebab saya pun terlibat dalam pembinaan modul plan untuk matematik bersama BBK. Kalau begitu nampaknya memang orang hebat lah Cikgu Azizul. Tahniah. Tak juga Doktor, tapi Alhamdulillah lah rezeki tu kan. Saya juga guru cemerlang matematik lah sebenarnya. Macam itu nama lah, saya familiar tapi saya tidak berani nak cakap begitu. So selalu nampak kan nama ini Cikgu Azizul ni keluar kan sebagai rupanya guru cemerlang matematik Tahniah. Okay. Dan terlibat juga Doktor dengan Didik TV KPM. InsyaAllah. Alhamdulillah. Yang tu. Okay, memang begitulah tu. Dari Selangor kan Cikgu kan? Ya, Selangor. Ramai yang menjadi guru cemerlang kan. Tapi guru cemerlang ni kena buat banyak webinar Itulah. Sebab kalau ikutkan di peringkat sebab saya 2018 saya baru mula lah saya buat Econfed. IPG Tuanku Baino International tu. Lepas tu banyak jugalah waktu PKP pun orang rehat, saya tak rehat, kena bagi banyak talk juga. Online kan.
Itu kata orang tu kalau rezeki kita murah bercurah-curah datang kan. Yang rezeki orang pagi tu kan. Ya betul. Okay. So Cikgu Chong rasanya volume itu adakah buka sudah yang volume di atas tu? Macam saya tidak dengar suara kan. Di Cikgu mana Chong tu? dia kena share screen sebab yang ni ini YouTube ke apa? Rakaman tu, makanan. Saya rasa sudah dia kami boleh tengok paparan tu Cikgu Chong, cuma suara tu tak ada. Suara mungkin boleh onkan dalam situ yang ada pangkai tu. Cikgu Chong hidekan itu dulu supaya cikgu boleh nampak di situ. Okey. Yang volume tu kasih tinggi. Boleh kasih ke kanan. Doktor dekat volume tu. Dekat volume yang betul tadi yang klik tu tarik ke kanan. Tarik ke kanan. Yang dekat line dia. Yes. Ya. Okey. Tarik. Okey. Try lagi. Okay. Oh. Wah ya. Tak boleh ya. Kalau share a tab boleh tak doktor? Apa ni cikgu Chong ataupun kalau ada stop presentation dulu. Dekat present tu share a tab. Sebab kalau share screen dia kadang-kadang memang video dia tak on lah, dia tak jalan. Dia tak bunyi. Di 3 pintik tu mau tekan kan? 3 bintik yang dekat screen ke atas tu. Share yang waktu present tu dia ada your entire screen, a window and a tab. Cikgu Chong cuba buat a tab. So back dulu, pangkah dulu. Stop presentation, pergi dekat Gmeet. Okey, cuba dekat present now tu. Present now tu yang ada gambar anak panah tu. Saya cuba bantu doktor Ataupun Cikgu Chong boleh sharekan slide PowerPoint pun boleh. Tak payah rakaman lah. Terus live pun boleh. Yang PowerPoint, slide PowerPoint itu yang biasa itu ada. Kalau ada itu kita terus guna itu pun boleh. Kalau rakaman ni kadang-kadang pun makan masa Okay.
Okay, sorry saya interrupt present tadi sebab Cikgu Chong mungkin tak perasan tu. Saya present jadi bunyi tu dapat hilang lah. Ya, betul. Bunyi itu bergema tadi ya. Minta maaf kepada peserta dalam talian. Okey, boleh teruskanlah. Okey. Ada slide ya. Cikgu Azizul, ada tolong mana slide ya? Okey, dah okey, mantap dah. Dia punya slide tu ada di mana Cikgu Chong? Cikgu Azizul dapat? Minta maaf Anis, minta maaf sebab masalah teknikal ini pihak penganjur RIPG Kampus Tawau pun putus talian elektrik di sana di Tawau. Itulah kekangan di situ. Okey, kita duduk. Okey. Cikgu Azizul dapat ke slide daripada Cikgu Chong? Tak dapat. Tempat saya pun hujan baru lebat sangat ni. Cikgu Chong, adakah slide PowerPoint yang asal yang tiada rakaman? Ada? Dalam file yang asal, yang tiada rakaman apa-apa, yang kosong, ada? Cikgu Chong? Dalam laptop ada tak file PowerPoint ataupun dalam PDF pun boleh. Asal ada slide itulah yang kita boleh bentang, berkongsi ilmu lah. Memandangkan masa sudah agak suntut kita habis jam 12.30 gitu. Cikgu Chong, boleh tak kita bagi peluang kepada Anis dulu untuk bentang, boleh? Sementara Cikgu Chong men-adjust balik itu slide PowerPoint ke? Adakah boleh Cikgu Chong? Minta maaf kita masa macam suntut dah, sekarang dah jam 12 tengah hari. Okay, saya rasa di situ paparan saya tidak nampak lagi slide PowerPoint yang akan dibentangkan oleh Cikgu Chong. So kita beralihlah kepada Anis Anis Afifah Muhammad Amini dan Dr. Ahmad Tamizi Abu untuk bentangkan tajuk yang bertajuk meningkatkan kemahiran mengenal dan menyebut huruf hijaiyah berbaris faham menggunakan superkit hijaiyah untuk murid tahun 1, dan Anis Afifah Muhammad Amini dan Dr. Ahmad Tamizi Abu ni adalah dari IPG Kampus Darul Aman. So silakan Anis, dan mohon maaf kepada Cikgu Chong selepas Anis habis membentang, maka Cikgu Chong akan terus sambunglah untuk pembentangan. Okey. Saya bagi nombor telefon saya ini, Cikgu Chong boleh tayang send slide PowerPoint kepada saya dan saya cuba tayang dari sinilah ya. Saya ada WhatsApp dan juga Telegram lah Cikgu Chong. Okey, terima kasih. Anis, silakan. Dengar suara kan? Suara tidak tengok wajah manis.
Kalau ada wajah lagi bagus. Okay, thank you Nis. Tapi internet tak berapa nak okey. Hujan dekat sini. Sekejap ya. Nampak ke video? Ada nampak dah? Okay, boleh mula. Ada suara? Ada, boleh kuat sikit suara itu sebab macam tak berapa kedengaran. Dekat laptop kot. Laptop punya volume ada besar sudah? Dah besar dah yang laptop punya tu. Merupakan seorang graduan daripada Institut Guru Komputer Ahmad akan membesarkan penyelidikan yang bertajuk meningkatkan kemahiran mengenal dan menyebut huruf hijaiyah berbaris fathah ke huruf ta, ha, ka, ko menggunakan super kit hijaiyah untuk murid tahun 1. Kita masuk kepada pengenalan kajian pendidikan ini, iaitu kemahiran asas Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran perlu bermula di peringkat asas, iaitu kemahiran asas bacaan Al-Quran. Jadi dalam kajian ini saya menggunakan fokusan kepada kemahiran mengenal dan menyebut huruf hijaiyah berbaris fathah. Jadi di mana kita tahu kaedah nak membaca Al-Quran, nak memperkenalkan kemahiran asas Al-Quran, kita menggunakan kaedah Iqra. Kaedah Iqra ni kaedah yang dapat membantu mempercepatkan kanak-kanak menguasai kemahiran membaca Al-Quran dengan baik. Seterusnya, kita masuk pada konsep kajian. Kenapa saya memilih murid tahun 1? Kerana apabila saya berpraktikum di sekolah, saya mendapati kebanyakan murid tahun 2 masih membaca Iqra. Jadi sepatutnya jangka masa untuk menguasai Iqra 1 hingga Iqra 6 adalah pada murid tu berusia 7 tahun, iaitu tahun 1, murid tahun 1. Dan juga tempoh jangka masa dia daripada 6 bulan pertama, iaitu daripada bulan Januari sehingga bulan Jun. Saya juga telah menjalankan refleksi PDP di mana murid praktik semasa proses pembelajaran berlangsung. Bila saya didik, kena pasti di mana murid pasif ni kerana murid tidak dapat mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua, kebanyakan guru pendidikan Islam memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah berbaris fathah ni dengan kaedah penghafalan abjad, iaitu contohnya kaedah nyanyian ba, ta. Jadi murid sebenarnya tak dapat betul-betul nak mengenal huruf hijaiyah tersebut. Jadi saya berpendapat untuk menggunakan kaedah fonetik dalam kajian saya ni. Okey, kaedah fonetik ni apa? Kaedah fonetik merupakan kaedah yang menekankan hubungan bunyi huruf dan bentuk huruf. Contohnya huruf ja, cari. Bentuk sebutan bunyi huruf tersebut. Seterusnya kita masuk kepada fokus kajian. Okay, saya dapati murid tahun 2 masih tidak dapat membaca surah-surah pilihan seperti surah Al-Fatihah khususnya. Yang kedua, murid hanya dapat menyebut huruf hijaiyah dalam bentuk nyanyian yang seperti saya kata tadi. Jadi berdasarkan titik amal 2020, ada yang
Okey, terima kasih Anissa kerana telah membentangkan kajian yang pataduk tadi ya, menggunakan Supergate Hijaya untuk murid tahun 1. Agak menarik lah. Dia menggunakan app bahkan. Menggunakan app Kak Anis? Saya buat guna Microsoft PowerPoint. Oh, I see. Okay. Ada pertanyaan di bahagian chatting. Saya kemukakan kepada Anis untuk dijawab. Soalannya berbunyi, penggunaan aplikasi Supergate Hijaya ini percuma atau berbayar? Boleh download di Play Store atau apa, iOS ke? Boleh. Permainan Supergate Hijaya ni secara percuma sebab saya memang buat guna PowerPoint kan. Jadinya PowerPoint tu boleh download juga sama kita letak dalam Google Drive. So kita boleh bagi dekat cikgu dan juga anak-anak murid lah guna kat rumah. Itu betul. Jadi permainan tu percuma lah. Percuma Jadi dia app ini dia boleh download lah di bahagian Play Store lah. Oh, tak ada lagi dalam Play Store ataupun iOS. Mungkin kena pattern dulu lah. Mungkin kena pattern dulu lah baru boleh share di sana kan, kalau tidak orang. Oh, Cikgu Banner sendiri ya dikata. Betul lah Anis? Ya, betul. Okey, Cikgu Banner sendiri. Mantap dikata. Daniel lah. Tahniah kepada Anissa, satu perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita semua untuk melakukan pengajaran, menyebut dan juga mengenal dan menyebut huruf yang berkaitan untuk murid tahap 1. Okey. Saya rasa tiada soalan lagi di dalam chatting. Okey, terima kasih kepada Anissa. Okey. Ya. Dan seterusnya saya silakan Cikgu Chong lah untuk peserta yang terakhir kita pada sesi pagi ini untuk membentanglah kajian beliau. Cikgu Chong, ada slide PowerPoint dah ataupun rakaman video kah atau macam mana? Doctor, I have sent my Telegram, sent my PowerPoint to your Telegram. Nama sama sebab tadi okay, I try to check first sebab tadi saya check tak ada muncul. Okay, now I check again. Send di bahagian mana? Telegram, your personal. Oh, atas nama apa ya? Chong Fui Han. Chong Fui Han. Oh, okay, wait let me have a see. Chong Fui CHUNG, Han. Okay. Nama saya tu tulis apa di Telegram yang Cikgu send ni tadi? Leong Kon Tai, your name. Oh, I see. Wait kadang-kadang ini pun live punya problem kan? Yes. Ya. Cikgu, kita ada slide PowerPoint yang asal kah? Yang asal maksudnya yang belum ada radio itu ke? Ada ke? Ada. Ada kan? Boleh terus tayang itu pun boleh. Tidak jumpa. Di situ tidak jumpa pula. Can I just go to the Set Zone 22's Telegram? I can post to you. Because here I cannot, I still haven't received yet. I have already sent to the Set Zone 22's Telegram group. Oh, I see. Send. I don't think I was there. I'm not there. I'm not in the group lah, I think. Students spend a lot of time to do the calculations. Oh, I share to your. Oh no. I think now it's going, isn't it? Your recording is going, isn't it? So now just present now lah, and then you tayang your this one, your recording. Again, I didn't hear you. Okay. Now this one is your recording, isn't it? Explain the process. This one is your recording, isn't it? I hear. Yes. Yeah. Okay. So now you present.
Present in this Google, this Google Meet. Successfully made the students to follow the process. Present now. I couldn't. Click the one. Students could solve a linear. Can present now. Present now. There's a button there. Present now. Okay, and then you choose and your entire screen. Okay. Okay. Again, you just click, make it on, and then you share. You make it. You just click the screen there, and then the share words is. Okay, you share. Okay. Okay. Good. Okay. 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 Good morning. I am Chung Fei Han from. Yes, thanks a lot. Okay, already done. Research is improving Okay, thank you. understanding of computation process in solving mathematics and linear programming problems using simplex method through the use of CM-CMD algorithm among Form 6 students. How to make the computations process in simplex method easier? This was the questions I asked myself 9 years ago when the Form 6 had changed its system to modular system, and the students are required to answer 7 questions in 1.5 hours for mathematics N. And these were the challenges I encountered in my teachings of linear programming problems using simplex methods. Students spend a lot of time to do the calculations in computations process. And students easily make mistakes in the calculations using the traditional method, and the wrong values led them to a wrong conclusions for the next round of computation. Students still could not solve linear programming problems even though I had explained the process repeatedly. And I felt very frustrated because I needed to spend a lot of time in explaining the computation. And even though I had successfully made the students to follow the process, but I couldn't guarantee that the students could solve a linear programming problem or give a correct solutions to the problems. So what is simplex method? Simplex method is an iterative algebraic procedure to optimize, invoke 6 be maximize and objective functions subject to a few constraints. So students need to convert the objective functions and the constraints into equations. Then improve the equations until they obtain non-negative values for all decisions variables in objective function. The computations process is summarized in tabular form, known as simplex tableau. The computations process in simplex method consists of sequences of operations to improve the equations. Students need to first choose a pivot column, pivot row, and pivot entry before creating a new tableau. So students choose a pivot column by looking for the most negative entry at objective equation row. Okay, to choose pivot row, students just need to look for the least value of ratio value. And to determine the pivot entry, students can need to look for the intersections of pivot row and pivot column. So in this example, the pivot column is Y column. The pivot row is the last row, and the pivot entry is 2. To fill the new tableau, students need to transform the pivot row by making the pivot entry to become 1 unit, then transfer the values into the row corresponds to the pivot row, and name this row new pivot row. To fill row 1, the traditional methods require the students to multiply the new pivot row with the column entry of row 1, which is -4 in this example. Then subtract the old row 1 with the products from the previous calculations. Then the final answer are then transferred to row 1 in the new tableau.
So the same procedure is repeated to fill row 2 and row 3. And the steps are condensed, can be condensed into this equation. New row equal to old row minus column entry multiplied with new pivot row. During my observations of the calculations using the traditional method, okay, I found this pattern. Right, take 5 as an example. Right, 5 is -1 minus 3/2 times -4. When this calculations is made into a single fractions, it is 2 times -1 minus -4 times 3/2. And I found this pattern, right? 2 times -1 minus -4 times 3, then divide the difference with 2. So, okay, I name this pattern cross multiply from pivot entry minus another cross multiply, and then divide the difference with the pivot entry again. In short, it is named CM minus CMD algorithm. Okay, I also noticed that the 4 numbers 2, -1, -4, and 3, they form a rectangle. And the cross multiply are the diagonals. The operations minus and operations divide are the sides of the rectangle. So the explanations of the process, okay, the computations process becomes very easy and simpler. So step 1, okay, students need to transform the pivot row by making the pivot entry to become 1 unit. Then, okay, fills the values into the row which corresponds to the pivot row in the new table. Next, step 2, fill the other cells in the column corresponds to pivot column with zeros. Then, final step, fill the other blank cells using CM minus CMD algorithm. So how to apply CM minus CMD to fill other blank cells? Right. Okay, for example, to fill this blank cell, students need to identify a number, okay, which corresponds to this blank cells from the old table. So which is 10. Next, students just need to identify 3 more numbers, include the pivot entry, which form a rectangle. So the numbers are 1, 2, 7. So 1, 2, 7, 10 form a rectangle. Okay. Cross multiply from 2, the pivot entry, okay, with 10, that minus another cross multiplication multiply, okay, which is 1 and 7, then minus the difference with the pivot entry again, 2. So we can have 20 minus 7, 13 divided by 2 is 13/2. So fill this blank cell with 13/2. Okay, another example. Okay, to fill this blank cell, okay, we identified the number corresponds to this blank cells from the old table. So the number is 1. Identify 3 more numbers, include the pivot and pivot entry, which form a rectangle. Then, okay, from the pivot entry, cross multiply. So we have 2 times 1, 2, minus, okay, another cross multiply, -4 times 0, which is 0. So the difference is 2, divided by the pivot entry again, 2, we have 1. So the value 1 is then filled into this blank cell. So the interventions had improved my teaching. To prove this, okay, my statement, I had conducted research to collect data to compare the effectiveness of traditional method with CM minus CMD algorithm. So the data collected are on the amount of times the teacher spends to explain the computations process using these 2 different methods, the number of students made mistakes in the calculations using these 2 different methods, the number of linear programming problems the students are able to solve in 20 minutes okay, using these 2 different methods, and the average time students spent to compute 1 tableau using these 2 different methods. Okay, I had
Time the research in 2 different days. Day 1 using traditional method, followed by day 2 using CM minus CMD algorithm. The same example was used in my teachings, and the same linear programming problems were given to as classwork to the students. The students were given 20 minutes to solve the classwork. At the end of 20 minutes, their work were collected, marked, and the results were tabulated. My target group consisted of 4 social science students from SMO Sense who took mathematics M in their examination. Finding, using CM minus CMD algorithm, the explanation time of computation process is shortened from 45 minutes to 25 minutes. And no students made mistakes in the calculations using CM minus CMD algorithm. The students had solved an average of 1.5 linear programming problems in 20 minutes using CM minus CMD algorithm. The average times to compute one simplex tableau is shortened from 20 minutes to 7.95 minutes when CM minus CMD algorithm is used. Conclusion: CM minus CMD algorithm is more effective compared to traditional method in both teaching and learning of computations process in solving linear programming problems using simplex method. With this, I am happy and willing to share the algorithm with teachers who teach a simplex method to solve linear programming problems in mathematics. Okay, thank you for watching and listening. Okay, terima kasih Cikgu Chong. Satu perkongsian yang menarik dalam penyelesaian masalah yang linear, yang tiada kuasa kan, yang linear kan. Okay. Yes, linear programming. Linear programming using satu method. Tindan method. Saya rasa ini boleh mencimarkan masa lebih kurang 45 minutes to 25 minutes, is it? Yes. 20 minutes lah can save. Okay. I think I just wait the question from the chatting room. See whether have the question or not. Just a minute. Okay. So any question from the participant in this medium can write your question here and ask. I will send it to Cikgu Chong lah to answer. Okay, in waiting the question in chatting room, may I ask question to Cikgu Chong? Okay, sure. Yeah. Okay. Yeah. So how many students involved in this using how to call it? Linear programming. How many participants involved? I only have 4 students taking this subject lah. Only 4. Is it this one is a Max or not, or Max Modern, or this is mathematics? This mathematics is for social science students, for management only. Oh, for management. There are 2 papers in the old syllabus. All right, now they have changed into new syllabus. So the one the science students take will be mathematics T. It's called mathematics for technology. Technology. For social science, they have a mathematics M, and that this M is stand for management. Oh, management is not mathematics modern, No, it's management's mathematics. Oh, I see. Okay. So only how many of them? 4 students. 4 upper 6 lah. But my lower 6, I have only 2 students. Oh, I see. Is it available for them to draw the table also? In no, they have to draw. They have to draw the table on their own. So they have to convert. Yeah, they have to convert the inequalities and the objective function into standard form. Then they will put into a table. They have to draw the table lah. And then they fill in the coefficients. Then they try to improve it lah until
the final step is until they get all non-negative values for the objective equations row lah. How many minutes they spend to draw the table? Normally, I ask them to draw on the A4 paper. Okay. Right? The exam paper with a long line, so they can long lines. Then they will save their times to draw again lah. Oh, I see. So when draw the table is not need so much time lah, because already draw the long one, isn't it? They can use it. Yes. Easily. It's more easier lah for them to do the calculation. Yes. It's a good. I think this one can make it into innovation lah. Innovation for them. Can simplify the step and then make it into innovation. Simplified. Because just now I saw so many steps. Maybe some students they cannot follow all steps. Yes, it's initially very confusing. So I try to make it easier for them to understand. So I try to look into every single calculations that I found the pattern. Okay, I think this how I can conclude that this one is innovation in technology line, in technology student, isn't it? If not consider is ACMAS or Max Modern, right? Is it the same? Is it the same for ACMAS and Max Modern? This linear programming is taught in Form 4, Form 5 also, but they are not using simplex method to solve the programming problem. They are using graphical method. They use graphical method. Only Form 6, when come to Form 6, then simplex method is introduced lah. Because my daughter also learned this type. My daughter is in Form 4. Okay. As conclusion, any question in chatting? No question. I think all understood lah. Your presentation is very good. Thank you. Full with all the contents, and give us some more new knowledge lah for us in helping students to solve the computation mathematics lah, in this one linear one. Thanks a lot, Cikgu Chong. Although just now face a big problem. I'm sorry. Presenting your slide or also your recording is a big problem. But lastly, you managed to do so very well. Again, thanks, Cikgu Chong. Hopefully, we can meet again in future time. Okay. So I back to guna BM lah, because this one's a medium BM, right? So terima kasihlah sekali lagi kepada Cikgu Chong atas perkongsian beliau untuk membentangkan ilmu dia dalam penyelesaian masalah linear dengan menggunakan app itu. Dan demikian akhirnya sesi pembentangan seminar penyelidikan peringkat kebangsaan 2022 oleh para peserta, dan majlis kita akan berhenti rehat dan akan sambung semula pada jam pukul 2 petang nanti. Kalau ada kelapangan, dijemput Joy bersama-sama lah untuk menambah ilmu semua. Dan untuk sijil, I think akan diberikanlah kepada semua peserta oleh pihak penganjur. Saya mohon maaf lah sekiranya ada silap salah daripada saya sebagai moderator dalam sesi pembentangan ini. Sekian, terima kasih, dan again harap kita boleh berjumpa lagi di laman yang lain. Bye-bye kepada semua.